Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban amma ba'd. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini, pada 5 Ramadan, kita sekali lagi bersama-sama dalam program Tanyalah Ustaz untuk kita membicarakan tajuk untuk yang siri yang kedua ini berhubung dengan makanan halal. Sebagaimana yang telah saya beritahukan semalam, banyak isu-isu yang berhubung kait dengan halal. Jadi, tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang ingin menghubungi pihak kami, bolehlah menghubungi kami di 0377268114, 0377268114, atau emailkan kepada pihak kami di tanyalahustaz@tv9.com.my. Sebab setiap pemanggil ataupun setiap yang menghantar email akan diberikan hadiahnya. Apakah hadiahnya? Itu hadiah sebuah buku yang akan dihadiahkan oleh syarikat PTS Publication Sdn Bhd. Ya? Jadi kita mengalung-alungkan tuan-tuan dan puan-puan supaya menghubungi pihak kami. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bahawa semalam telah kita membicarakan panjang lebar berhubung dengan konsep halal dan juga definisi halal. Mungkin pada kali ini juga saya ingin juga menyambung apakah yang makna halal sebenarnya. Antara ciri-ciri yang boleh juga dianggap sebagai konsep halal ini ialah termasuk juga yang selamat nak dimakan, yang tidak memudaratkan kesihatan. Ya, kalau sesuatu yang kita makan itu yang tak selamat, yang beracun, contohnya racun. Racun itu hanya air saja. Yang mengharamkan dia adalah sifatnya yang beracun itu. Sebab wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Ya. Dan juga contoh-contoh yang lain yang banyak yang pihak JKIM highlightkan, soal kata mi. Mi kuning contohnya. Ya, apa yang ada dalam mi yang pernah kita trace, yang pernah kita buat kajian, dia menggunakan bahan-bahan pengawet. Ya, antara bahan pengawetnya yang pernah kami buat kajian adalah asid borik dan juga asid benzoat dalam kuih tiaw. Sebab nak buat mi ni tuan-tuan, memang kalau tuan-tuan dan perempuan ikut kami membuat pemeriksaan, memang kadang-kadang tak makan mi. Ya, sebab biasanya mi asasnya adalah tepung ataupun beras. Kalau di rumah kita masak nasi pagi, petang memang dah basi. Bagaimana mi ini boleh tahan berminggu-minggu? Nak tak nak, mau tak mau, mesti diletakkan bahan-bahan pengawetnya. Antaranya, yang sebagaimana yang saya sebutkan itu, bahannya adalah asid borik dalam mi, asid benzoat dalam kuih tiaw. Apakah fungsinya? Asid borik adalah untuk memanjangkan tempoh jangka hayat mi itu. Ya. Sebab di bawah Akta Makanan 1983 hingga Peraturan Makanan 1985 tidak dibenarkan apa jua asid-asid ini dalam pasta termasuk mi ini, sebab dia boleh menyebabkan kanser. Jadi sesuatu yang boleh memudaratkan kesihatan, maka kami tak boleh juga nak memberikan sedia halal, dan juga kita tak boleh nak menyebut bahawa mi ini berasas pada konsep halal dan thayyibah. Sebab nak buat mi ni memang kadang-kadang kotor. Yang kotor inilah berlakunya pencemaran bakteria, boleh menyebabkan mi ini cepat basi. Ya, sebab itulah kita harus berjaga-jaga juga soal kata konsep kebersihannya. Baik, antara kriteria yang lain adalah soal kata peralatan. Bukan setakat bahan-bahan mentah, peralatan pun. Jika peralatan yang sama, tiup belanga ke, kuali ke, mesin ke, kena pastikan bahawa dia tidak membuat satu perkara yang bersentuhan dengan najis ini. Sekiranya yang dia pernah buat satu yang haram contohnya, boleh dia nak convertkan, boleh dia nak jadi halalkan. Tapi mesti disamak terlebih dahulu dengan 1 kali air tanah, 6 kali air bersih, air mutlak, maka barulah dia boleh digunakan untuk menjadi produk yang halal.
Contohnya, sebelah pagi haram. Tengah hari dia mesti samak. Tapi samak ni, pihak JAKIM hanya benarkan sekali saja. Dia tak boleh samak berulang-ulang kali. Pagi haram, tengah hari samak halal. Haram, samak, halal, tak boleh. Itu seolah-olah nak mempermain-mainkan samak pula. Baik. Yang seluruhnya apa jua yang keluar daripada rongga manusia ataupun haiwan. Ataupun yang terbitan daripada manusia ataupun haiwan. Apakah yang terbaik? Harus ingat, apa jua bahan yang kita makan. Dalam dunia ni, yang terbaik memang datang dari sumber manusia ataupun haiwan. Apakah sumber manusia yang terbaik ini? Kita lihat diri kita. Daripada atas, contohnya. Rambut manusia. Rambut manusia boleh dibuat, diekstrakkan menjadi L-cysteine. L-cysteine merupakan bahan yang digunakan sebagai serbuk penaik roti ataupun flavor perasa. Di India contohnya, banyak kedai-kedai gunting rambut ni. Maka dikumpulkan rambut itu, diekstrakkan. Diambilnya enzim daripada rambut kita. Sebab itulah juga orang yang nak test DNA melalui rambut pun dia boleh tahu. Ini rambut kepunyaan siapa. Ya. Dan juga termasuk jugalah apa lagi yang terbaik daripada manusia. Yang paling glamour sekarang ni, kata orang menyebut kata placenta. Apakah placenta, tuan-tuan? Iaitu uri. Sama ada uri manusia ataupun uri kambing biri-biri yang banyak digunakan oleh dalam makanan tambahan untuk kosmetik sebagai awet muda katanya. Ya. Jadi apakah hukumnya? Kalau diambil daripada sumber manusia memang tetap haramnya. Apa jua pun. Ya, sebab placenta juga dia mengandungi darah. Ya. Walaupun dibuat untuk tujuan kosmetik yang tidak kita makan, tapi kosmetik adalah untuk kita bersentuhan juga dengan kulit, juga dianggap sebagai najis. Ya. Sebab antara kajian yang pernah dibuat untuk kosmetik, untuk lipstick ataupun gincu yang dipakai oleh orang perempuan, tapi ada juga lipstick yang dipakai oleh orang lelaki. Ya. Jadi dalam kajian ini, dia mengatakan bahawa lipstick ataupun gincu, walaupun dipakai di bibir isteri kita contohnya, tapi kajian yang telah dibuat, 11% lipstick itu juga akan masuk dalam perut. Ya. Selebih persen yang lain, wallahu a'lam pergi ke mana. Ada yang kata kena ke baju, ada yang kata kena ke cawan, ada yang kata berada dalam perut suami, wallahu a'lam. Saya tak tahu bagaimana terlepas ke dalam itu. Mungkin kita harus bersangka baik, dia berkongsi kelas. Ya. Baik. Jadi, isunya apa jua pun. Ya. Baik. Sebab itulah juga datang dari sumber haiwan. Renetnya apa renet? Pernah makan renet ke tuan-tuan? Ya. Renet merupakan bahan utama untuk dibuat cheese ataupun keju. Renet ni diambil daripada perut anak haiwan. Haiwan apa? Sebab itulah difatwakan renet ia sebagai asal untuk dibuat keju, hendaklah diambil daripada perut anak haiwan yang halal yang disembelih terlebih dahulu. Itu bahan-bahannya. Sebab itulah juga disebutkan bahawa minyak wangi yang paling wanginya di mana tuan-tuan? Berada dalam perut kusa itu kasturi. Sebab itulah yang Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan haiwan ini yang terbaik, dan juga itulah juga saintis-saintis moden membuat kajian untuk diguna pakai dalam bahan-bahan yang kita makan. Ya. Baik, yang seterusnya juga adalah termasuk juga store, pengangkutannya, penyimpanannya. Kalau dia letakkan bersama-sama yang halal, yang haram, sebagaimana yang pernah saya sebutkan semalam, sok kata batiknya, sok kata bayamnya, yang duduk bercampur sekali, maka yang lain juga akan jadi haram. Sebab itulah dalam konsep pensedia halal yang diamalkan oleh pihak JAKIM ini berasaskan konsep from farm to fork. Daripada ladang sampailah ke atas hidangan meja makan. The whole supply chain ataupun rantaian makanan halal inilah setiap satu pihak kami akan cek. Pihak JAKIM akan cek. Bermakna bukan satu perkara yang mudah untuk kami nak memberikan sedia halal. Sebagai contoh. Sebagai contohnya adalah kalau ayam. Biasa makan ayam goreng. Di mana kedai lah. Sebelum JAKIM nak memberikan sedia halal kepada ayam goreng itu, JAKIM harus melihat di mana tempat sembelihan dia. Ya. Tempat sembelihan juga kami harus melihat proses sembelihannya bagaimana. Penggunaan stuningnya juga bagaimana.
Kalau nak membicarakan soal bab sanin cukup panjang. Jadi, kami harus juga melihat apakah bahan makanan yang diberikan kepada ayam tersebut. Ya. Sebab ini juga pernah berlaku. Kes ikan patin juga ikan keli. Yang diberikan dengan setiap hari dengan usus babi. Untuk ikan patin dan juga ikan keli yang dibelanya di atasnya ayam, di bawahnya ikan keli, dan juga ikan keli akan makan, setiap hari akan makan najis itu. Isu ni telah dibawa kepada Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Fatwa telah memutuskan bahawa apa jua ikan ataupun haiwan yang diberikan dengan cara sengaja, makanan yang majoritinya adalah yang haram ataupun diternak dalam kolam najis, maka hukumnya haram. Yang disebut sebagai haiwan ajallalah. Ya. Jadi kita ada pemanggil daripada luar. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Haji Zain Badar Ustaz. Okey Haji. Ya. Dan persoalan saya. Ya. Seorang itu dia kala rambut. Orang lelaki lah Kak. Okey. Dia kala rambut. Kemudian kita katalah rambut tu kalau tak menembusi ayam bila dia berhadas kan. Bila hadas besar, dia tak menembusi kala. Kemudian dia jadi imam. Itu soalan saya. Okey. Orang makmum turut dia apa cerita? Itu soalan saya. Okey. Terima kasih Haji. Ya baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini berhubung dengan pewarna rambut, ya, ataupun haircut ataupun dye rambut lah. Sebab itulah JAKIM tidak pernah mengeluarkan sejiah halal untuk pewarna rambut. Sebab isunya adalah mewarna rambut ni ada pelbagai jenis hukumnya. Yang pertama ialah diharuskan sebab mengambil kaedah al-aslu asya' al-ibahah. Asal suatu perkara itu adalah diharuskan, ya. Jadi mewarna rambut ni adalah hukumnya harus. Ya, sesiapa pun boleh mewarnakan rambutnya. Yang pertama kepada orang tua yang rambut dia beruban contohnya, dia boleh warnakan rambut dia. Ya. Tapi Rasulullah tidak mengalahkan dengan warna-warna yang hitam. Takut nanti dia lebih muda daripada orang muda pula. Ya. Dan juga orang muda yang rambut dia boleh warnakan rambut dia juga. Ya. Dan juga wajib ke atas seorang isteri yang tahkan, yang diarahkan oleh sang suaminya. Kalau kata esok warna hijau lah, lusa biru lah, wajib ke atas dia sami'na wa ta'na ke atas seorang isteri. Hanya untuk sang suaminya saja. Ya, tapi isunya yang timbul adalah apakah jenis warna, jenis dye, jenis color yang digunakan. Itu yang menjadi persoalannya. Dia ada dua jenis. Satu yang permanen, satu yang semi permanen. Yang dia akan grip, yang dia akan kotinkan. Dia akan rambut itu dia akan pegangkan yang kekal. Ya, yang tidak kekal. Jadi ada juga color yang menggunakan minyak sebagainya yang tidak telap air. Memang banyak. Isunya sekiranya rambut ini ataupun color yang digunakan ini tidak dapat ditembusi air yang kita nak berwudu, yang kita nak berhadas besar, maka bila tak telap air, maka kita tidak sah mandi junubnya, dan kita tidak sah dan juga kita sentiasa berada dalam keadaan yang berhadas. Oleh kerana itulah kebiasaannya banyak pemanggil yang bertanyakan kepada pihak JAKIM. Akhirnya kita menasihati kepada tuan-tuan dan juga perempuan sebagai pengguna Islam. Akhirnya lebih baik kita tinggalkan. Itu saja. Akhirnya lebih baik kita tinggalkan. Hilang rasa was-was. Ya. Jadi kalau kata nak guna boleh, carilah yang berasaskan kepada semula jadi. Kalau dulu yang disebut sebagai inai saja boleh. Ya, kalau kata bahan-bahan pewarna, kena cek jugalah apakah jenisnya. Ya. Jadi terima kasih kepada Haji kerana menghubungi pihak kami dan juga kita akan berehat sementara. Kita akan berjumpa selepas ini. Okay. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama dalam program Tanya Ustaz yang kita membicarakan yang berhubung dengan makanan halal. Jadi di sini saya telah pun menerima email daripada tuan-tuan juga puan-puan sekalian. Yang pertama daripada Siti Alifah Johor Bahru yang bertanyakan kepada makanan kosher ni adakah halal
Iaitu, salam Ustaz, saya ada dengar makanan kosher boleh dimakan. Iaitu disembelih oleh ahli kitab dan tidak menggunakan bahan beralkohol. Bermakna cukup syarat katanya. Terutama sekali di dalam kapal terbang luar yang perjalanan 15 jam yang tidak pernah dengar perkataan halal namun mereka ada makanan kosher. Harap dapat pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Siti Alifah. Baik. Apakah kosher? Ya, kosher inilah pensijilan yang dikeluarkan oleh orang Yahudi. Macam kata orang Islam dia ada sijil halal, maka kosher orang Yahudi dia ada sijil koshernya. Baik. Yang menjadi persoalannya adalah, adakah orang Yahudi ini masih lagi ada ataupun tidak? Still exist or not? Yang cukup kita risaukan bahawa mereka ini tidak lagi beriman kepada, tidak lagi mempercayai kepada kitab Taurat dan juga Injil. Orang Yahudi yang masih lagi mempercayai kitab Taurat dan juga Injil, memang dia dianggap sebagai ahli kitab. Ya. Cuma diperkatakan bahawa masih lagi adakah ahli kitab ini pada hari ini, yang mana bahawa kita telah pun mengetahui yang mana memang orang Yahudi yang telah moden sekarang mereka sudah tidak mempercayai, ya. Tapi memang disebutkan dalam Al-Quran juga ada hadis memang disebutkan bahawa sembelihan ahli kitab memang boleh dimakan. Cuma asasnya kita tak tahu sama ada mereka ini masih lagi mempercayai kepada kitab Taurat dan juga Injil, juga 4 kitab iaitu Quran, Taurat, Injil dan juga Zabur. Dan jika kita berada dalam kapal terbang ini, kalau kata begitu yang sumber-sumber yang berasaskan daging ini yang menimbulkan syak, yang doubtful ini, lebih baik kita tinggalkanlah. Ya, carilah makanan-makanan yang kosher yang lain yang tidak melibatkan meat and meat product ataupun daging ataupun produk yang berasaskan daging. Itu boleh. Sebab kosher ini kalau ikutkan memang dia cukup teliti apa yang dia nak memberikan sijil halal. Contohnya bahawa tahap kebersihan memang dia mesti mensyaratkan kebersihan dia. Ya, cuma isunya kita bimbang jika daging-daging itu yang diberikan si kosher ini disembelih oleh orang bukan Islam. Sebab pengalaman saya yang membuat pemeriksaan rumah sembelih, sama ada ke Australia ataupun New Zealand contohnya. Apabila orang kosher yang datang, dia akan minta semua tukang sembelih yang selain daripada orang Yahudi keluar, dan juga dia akan bersihkan semua sekali. Orang dia yang akan sembelih. Kalau kata orang Yahudi ini, orang kosher ini yang sembelih, yang tidak mempercayai kepada kitab-kitab ini, kita risau. Kita bimbang. Dia bukannya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih baik ditinggalkan. Ya. Itu email yang pertama. Baik. Yang keduanya adalah kepada daripada Hasan Muhammad Nasir. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebanyakan masyarakat peka pada makanan yang nyata syak dan syubhatnya. Bagaimana pula dengan kapsul yang dicurigainya, yang membaluti ubat-ubatan dan makanan kesihatan di negara kita? Adakah semasa dihantar di Jabatan Kimia untuk pengesahan kandungan, adakah diuji sama ada halal atau tidak kapsulnya? Daripada Norizan Ismail, daripada Puchong. Baik, berhubung dengan kapsul ini, ya, memang pun kapsul dia buat daripada gelatin, ya. Apakah gelatin sebenarnya? Ya, pernah makan gelatin? Gelatin adalah asas untuk dibuat kapsul. Ya, gelatin dibuat daripada kulit ataupun tulang haiwan, sama ada haiwan yang halal ataupun haiwan yang haram. Sebablah kapsul ni kalau dibuat daripada sumber babi ataupun khinzir, dia akan sebut sebagai porcine, P-O-R-C-I-N-E, porcine. Kalau dibuat daripada lembu ataupun kambing sebagainya, haiwan yang halal yang lain disebut sebagai bovine. Biasanya lembulah bovine, B-O-V-I-N-E. Tapi adakah bovine ini, adakah lembu ini disembelih ataupun tidak? Itu isunya. Ya, sebab itulah bila sebut soal kata gelatin, dia merupakan bahan yang kritikal, yang cukup merisaukan sebagai pengguna Islam.
bukan setakat dalam kapsul. Gelatin juga berada dalam kek, aiskrim, marshmallow, chewing gum. Yang kata anak muda kita sekarang ni yang kunyah chewing gum, itu adalah gelatin. Jadi memang 90% gelatin yang ada dalam dunia ini adalah tidak diketahui status halal dia. Itu yang telah disahkan oleh dalam World Halal Forum pada tahun lepas. Memang diakui. Sebab itulah JAKIM hanya mengiktiraf gelatin yang datang dari 2 buah negara saja, iaitu China dan juga Pakistan, yang telah kita sahkan halal dan juga telah diberikan permit import oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Jadi termasuklah kapsul ini. Ya, kapsul ubat ini. Ya. Baik, dia ada 2. Ya. Ubat dan juga makanan tambahan. Dia 2 perkara yang berbeza. Untuk ubat, walaupun dalam keadaan mana jua pun untuk keadaan yang menyembuhkan, dia adalah diharuskan. Dalam yang keadaan darurat dan juga untuk ubat, dan juga telah disahkan oleh seorang doktor pakar yang Muslim yang mengatakan bahawa kalau sekiranya ubat apa jua pun yang haram untuk perubatan, maka ianya adalah diharuskan. Sebab dalam keadaan yang darurat. Ya. Sebab apa jua keadaan yang darurat, boleh. Pemerintah kepada baradin. Cuma kita tak boleh nak berlebih-lebihan lah. Contohnya kalau kata kita memang dalam keadaan darurat yang dah tak ada apa yang kita nak makan, hanya ada daging babi saja, boleh dimakan. Harus dimakan ketika itu untuk meneruskan hidup. Kalau tidak, kita akan menempuh kesusahan dan juga kematian. Cuma tak boleh jugalah nak dia buat sup ke barbecue ke, itu lain cerita. Ya? Jadi isunya adalah sekiranya ianya kapsul ini dibuat daripada sumber yang haram, yang tak diketahui status halal dia, dan juga memang nak mendapatkan gelatin ataupun nak mendapatkan sumber yang halal ini memang agak sukar untuk dalam perubatan, maka ianya adalah diharuskan. Tetapi kalau tujuan makanan tambahan kalau tak dimakan, tidak mengapa, hanya tambahan saja. Jadi pada ketika ini wajib kata kita sebagai seorang pengguna Islam, sebagai orang Muslim, mesti mencari yang halal. Sebab itulah banyak makanan-makanan tambahan sekarang ni yang menggunakan kapsul. Dinasihatkan supaya carilah kapsul yang adanya logo halal. Sama ada logo halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM ataupun logo halal yang dikeluarkan oleh badan-badan Islam di seluruh dunia. Ada. Itu penggunaan kapsulnya. Sebab itulah bahawa kami bagi pihak JAKIM meletakkan penggunaan kapsul ini suatu perkara yang kritikal jugalah. Jadi carilah kapsul yang ada sijil halal yang telah disahkan halal. Itu lebih meyakinkan, ya. Sebab memang pun tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, sebab isunya isu perubatan ia hukumnya adalah berbeza. Macam juga seperti insulin ataupun vaksin difatwakan. Walaupun dia diambil daripada sumber yang haram, maka ianya adalah dihan. Sebab selagi mana tidak ada sumber yang halal. Memang diakui bahawa setakat ini JAKIM belum lagi memberikan sijil halal kepada mana-mana insulin atau vaksin yang telah disahkan halal. Oleh kerana itulah juga tanggungjawab siapa untuk membangunkan, nak mencari vaksin dan juga insulin yang halal. Maka inilah perlunya bangkitnya saintis-saintis Muslim. Harus mencari. Ya? Saintis Muslim harus mencari, harus mengkaji di mana sumbernya, bagaimana nak mengeluarkan vaksin dan juga insulin yang halal. Ya? Jadi dalam hukum perubatan dia berbeza hukumnya. Ya? Baik, patut terima kasih kepada Siti Alifah yang bertanyakan soal kata bab ubat ataupun kapsul tadi. Baik, yang seterusnya yang berhubung dengan daripada tidak ada nama di sini. Ustaz, saya ada 2 soalan. Ustaz ada menyebut yang alkohol semasa proses fermentation adalah haram. Bagaimana dengan tapai yang juga mempunyai alkohol? Adakah tapai juga haram? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah keluar negara dan makan di restoran bukan Islam. Saya makan sayur atau makanan laut, tapi saya pasti mereka menggunakan peralatan yang sama. Adakah makanan itu juga haram kerana menggunakan peralatan yang mungkin terkena bahan yang haram? Baik.
Yang pertamanya yang berhubung dengan proses fermentation ini. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan semalam, ialah arak semestinya beralkohol. Tapi alkohol tidak semestinya arak. Baik, apakah bezanya? Jadi arak yang melalui proses pemeraman ini, fermentation ini, sebagaimana yang saya sebutkan bahawa apa dua jenis buah yang direndam. Sama ada dimasukkan yeast ke, ragi ke, ataupun yang berlakunya dicampurkan bawang ataupun asid, berlakunya proses pemeraman. Ya, dan juga lahirnya alkohol. Alkohol inilah yang diletakkan dalam arak ataupun liquor, bir. Ya, dan juga dibiarkan lagi menjadi cuka. Cuka ini juga haram. Ya. Tapi sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik lauk adalah cuka. Apakah bezanya? Ya, baik. Cuka zaman Rasulullah SAW berbeza dengan cuka yang ada pada hari ini. Cuka zaman Rasulullah dia peram tanpa diganggu gugat di pertengahannya. Maknanya peram awal terus menjadi cuka tanpa diambil ataupun tanpa dibuka. Biasanya proses ini akan makan masa setahun. Lama. Yang banyak macam juga kita makan cuka tamar, hall ini. Itu prosesnya. Ya. Tapi zaman sekarang dalam bisnes komersial ini adalah tak mungkin. Yang kata bahawa nak peram setahun. Bila nak untungnya, maka dia akan mempercepatkan proses dan dia akan mengganggu gugatnya. Baik. Sebab itulah kita harus faham bahawa ada juga alkohol yang terjadi dengan sendirinya. Dan juga bukan tujuan untuk buat arak. Memang pun soal kata tapai. Memang kalau dites tapai hampir 6% dia punya alkoholnya. Tapi alkohol ini bukan alkohol arak dan juga bukan untuk tujuan buat arak dan juga bukan niat untuk dibuat arak. Maka difatwakan. Ianya diharuskan, bukan haram. Ya. Air tapai lain. Tapai lain, air tapai lain. Sama juga seperti nira, tuak lain. Baik, kalau kata air tapai, sekiranya dia memabukkan, maka tidak boleh. Ya, sampai tahap memabukkan itu tidak dibenarkan. Itu hukumnya adalah haram lah. Ya, sebab memang pun bila berlakunya proses pemeraman, apa jua pun ada alkohol. Kicap pun ada alkohol. Tempoyak pun ada alkohol. Budu pun ada alkohol. Ya, tomato pun ada sebab proses pemeraman. Tapi alkohol ini disebut sebagai alkohol yang terjadi dengan semula jadi. Ya, sebab kita belum lagi pernah melihat orang yang mabuk makan kicap, mabuk makan budu ke, atau mabuk makan tapai. Maka itu hukumnya adalah berbeza. Alkohol ini alkohol yang terjadi dengan sendirinya, dia tidak memabukkan, maka ianya adalah diharuskan. Ya. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan juga pemirsa sekalian yang telah menghantar email kepada pihak kami. Ya. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi selepas ini dan kembali selepas ini. Alhamdulillah kita kembali bersama dalam kita membicarakan pada pagi ini berhubung dengan makanan halal. Jadi kalau kata tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang ingin menghubungi pihak kami, dialu-alukan. Sebab setiap pemanggil akan diberikan sebuah hadiah buku katanya untuk kita menggalakkan tuan-tuan dan juga perempuan sekalian, termasuk juga saya, bagi nak memperbanyakkan membacalah ilmu untuk mencari ilmu. Ya. Baik, kita ada pemanggil kah? Hello, ya. Hello, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanyalah, baru-baru ni saya ada terbaca akhbar kan, tentang makanan berasaskan tenusu ni. Dia memang halal, tapi sebab dia ada share dengan negara bukan Islam yang kita takrifkan dia tak halal. Tapi tu yang saya tak faham tu macam mana, sebab saya rasa tak ada masalah kot kalau kita nak bagi buat minum lah kan. Okey. Okey tu saja. Sebab saya tak pasti, bab tu lah saya tak pasti tu. Okey. Okey, terima kasih Puan. Okey, salam. Baik. Berhubung dengan makanan yang dimasak ataupun yang dikeluarkan oleh orang bukan Islam ataupun di sebuah negara yang bukan Islam,
Tapi adakah produk yang dikeluarkan juga adalah halal ataupun haramnya? Baik. Hukum halal haram ini bergantung kepada zatnya itu. Ya, bergantung kepada bahannya itu. Bukannya bergantung kepada orang yang membuatnya. Memang tak dapat dinafikan bahawa kebanyakan pengeluar-pengeluar produk pada hari ini kebanyakannya dikeluarkan oleh syarikat yang orang bukan Islam. Dan juga kebanyakannya dikeluarkan oleh negara-negara yang bukan Islam. Tapi tidak menyebabkan produk yang dia keluarkan itu haram. Selagi mana ia tidak mencampurkan bahan-bahan yang melanggar hukum syarak. Sebagaimana yang duk kita membincangkan. Tapi harus diingat juga tuan-tuan, bahawa dalam bab ini, kalau pihak JAKIM, kita akan pergi melihat kepada sumber-sumber ataupun bahan-bahannya. Itu yang paling penting, bukan orangnya. Ya. Kalau ianya telah menepati pian halal, yang telah menepati hukum syarak, maka tidak menjadi permasalahan. Kalau kata kita memakan ataupun kita membeli, menggunakan produk-produk yang dikeluarkan oleh orang bukan Islam. Cumanya, kalau kata diberikan pilihan, carilah produk yang adanya halal yang dikeluarkan oleh orang Islam. Jadi termasuk juga yang disebut sebagai yang tenusu ni pun juga merupakan bahan-bahan yang kritikal lah, seperti whey powder yang letakkan dalam susu bayi ini. Isu yang pernah berlaku adanya juga melamin yang tak selamat dalam susu ataupun whey ataupun dalam susu bayi ini. Sebab itulah jugalah bagi pihak kami harus melihat juga susu ini diproses ini daripada haiwan apa. Ya, yang cukup merisaukan sekiranya dia diambil daripada haiwan ajallalah tadi, sebagaimana yang telah saya sebutkan. Apakah haiwan ajallalah? Haiwan yang halal yang diberi makan oleh yang majoritinya adalah najis. Ya, kalau kata sebagian besar makanan yang diberikan itu adalah najis, maka hukumnya adalah haram. Sebab itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akal al-jallalah wa albaniya. Rasulullah menegah kita nak makan makanan yang halal, yang kata bahawa yang berasal konsep haiwan al-jallalah ini termasuk susunya pun. Sebab itulah juga kalau kata tok nenek kita dulu, kalau nak sembelih ayam, tangkap ayam tu dulu, kurung dulu selama 3 hari, berlakunya proses kuarantin, proses perkumuhan. Bermakna sekiranya ayam tadi, lembu tadi ataupun ikan tadi yang kita nak makan boleh. Tapi perlunya proses perkumuhan, proses kuarantin. Angkatlah dia ataupun diberikan dengan makanan-makanan yang bersih, yang tidak najis, yang halal. Berlakunya proses perkumuhan, hilang bau, hilang rasa, hilang warna, maka barulah kita boleh makan. Itu konsep keseluruhan halal ini sebenarnya. Baik, terima kasih. Kita ada lagi pemanggil ke? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Daldiri daripada Banting. Okey, Haji. Ustaz, saya nak bertanya berkenaan dengan logo halal ni. Okey. Jadi yang biasa kita sebut ialah halal Malaysia. Okey. Kemudian kadang-kadang kita jumpa logo tu menyerupai tulisan Halam Malik Lamdo, tetapi ditulis bawah tu bukan Malaysia. Ada Asia Management, Time Management, macam-macam lah. Jadi adakah logo-logo ini disahkan? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang Ustaz ada sebut semalam, yang ini mengenai makanan yang berasaskan ataupun dicampur dengan telur yang tidak dibasuh. Jadi terutama sekali sekarang ni bazar Ramadan, kebanyakannya makanan-makanan ni ialah macam martabak ke atau sebagainya. Saya perhatikan memang seperti mana yang Ustaz semalam katakan, memang tidak betul. Jadi macam mana pemantauan ini? Jadi kita pun bila tengok semua berkeadaan macam itu, jadi seolah-olah jualan tu tidak bersih lah begitu. Jadi macam mana pemantauan? Dan selain daripada itu, adakah pemantauan ini dikelolakan oleh JAKIM saja ataupun ada diberi kuasa-kuasa kepada pihak-pihak berkuasa tempatan ataupun pejabat-pejabat agama, majlis-majlis agama dan sebagainya? Adakah untuk
JAKIM saja. Okay. Kita tahu mungkin JAKIM kekurangan pegawai. Yeah. Jadi kalau misalnya penguasaan tu diserahkan, diberi kuasa kepada pihak-pihak penguasa tempatan, bagaimana aja agaknya Ustaz? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Haji. Baik, berhubung dengan logo halal, logo halal yang dikeluarkan. Di Malaysia hanya satu saja logo halal yang diiktiraf, ya, hanya logo halal yang ini saja yang disahkan, diiktiraf oleh pihak kerajaan. Satu Malaysia, satu halal. Ini saja yang diiktiraf oleh pihak kerajaan. Selain daripada logo halal yang ini, maka tidak diiktiraf oleh pihak kerajaan. Tetapi mereka boleh menggunakan. Sebab di bawah Akta Perdagangan 1972, di bawah Perintah Perdagangan penggunaan perbahasan halal 1975, mentakrifkan mana-mana orang pun boleh menulis perkataan halal ini. Jadi dia berbalik kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian sebagai pengguna. Carilah logo halal yang diiktiraf oleh pihak kerajaan. Hanya satu sahaja yang diiktiraf oleh pihak kerajaan. Yang lain itu tidak diiktiraf. Walau bagaimanapun tidak menjadi satu kesalahan. Ya. Tapi kena pastikan bahawa dia hendaklah memastikan semua bahan-bahan yang digunakan itu adalah halal, dan juga pihak JAKIM tak pergi cek pun. Ya, JAKIM tak akan pergi membuat pemeriksaan kepada premis-premis ataupun syarikat yang menggunakan logo halal selain daripada logo halal yang diiktiraf oleh pihak JAKIM ini. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan, di Malaysia hanya dua agensi saja, iaitu JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri. Yang ambil kira dalam penentuan soal kata konsep pensediaan halal ini ialah bab kebersihan, memang pun telur ini. Ya, saya tidak mengatakan bahawa martabak itu haram, tidak. Soal kata bab kebersihan. Baik. Kalau kata bahawa JAKIM memang tidak akan pergi membuat pemeriksaan di bazar Ramadan, ya. Jadi tanggungjawab halal ni sebenarnya bukan hanya semata-mata berada di pihak JAKIM saja. Kalau semua JAKIM nak kena jaga, teruk juga JAKIM tuan-tuan. Ya, kahwin pun JAKIM nak kena jaga. Ya, bercerai pun JAKIM nak kena jaga. Mak rempit pun JAKIM nak kena jaga. Halal pun JAKIM nak kena jaga. Jadi dan bab halal, semua orang mesti ada tanggungjawabnya. Sama ada anda sebagai seorang pengguna, sama ada anda sebagai seorang industri, sama ada anda sebagai seorang agensi yang lain, juga adanya tanggungjawabnya. Jadi di sini penjual-penjual di bazar-bazar Ramadan ini juga mesti ada tanggungjawabnya. Iaitu kena memastikan bahawa telur yang mereka gunakan mesti dibasuh. Kebiasaannya kita sebagai pengguna, antara petuanya yang kita nak tahu sama ada dibasuh ataupun tak basuh telurnya, ya, telur ayam lah. Iaitu yang pertama, kalau dia masih lagi diletakkan dalam tray itu, ya, kebiasaannya memang tak basuh lah. Ya. Kalau ianya diletakkan dan ada di dalam bekas atau bakul yang lain, kebiasaannya memang dia dibasuh lah. Tapi tak semestinya. Jadi kesedaran ini sebenarnya yang paling penting adalah orang yang menjual. Dia sebagai frontliner, dia orang yang paling tahu sekali sama ada ianya basuh ataupun tak basuh. Sebab itulah tanggungjawab halal ini berada di semua pihak sekaligus. Bukannya hanya semata-mata yang pihak JAKIM saja. Dan juga memang pun yang membuat pemantauan bukan hanya JAKIM saja. Jabatan Agama Islam Negeri pun dia juga buat pemantauan, termasuk juga pejabat agama. Dan juga termasuk juga agensi-agensi yang lain. Sama ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan juga Kepenggunaan. Sama ada pihak berkuasa tempatan yang terlibat. Sama ada pejabat ataupun Kementerian Kesihatan. Ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Kastam pun juga terlibat. Jadi semua agensi ini terlibat sama. Di samping tuan-tuan dan juga perempuan, orang yang mengetahui di mana tempat yang rasanya syubhah, rasanya was-was ataupun ada yang tidak mengikut standard ataupun piawai halal, boleh menghubungi pihak JAKIM lah. Ya. Jadi kita akan berehat sementara. Kita akan berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali bersama kita membicarakan konsep halal ini, makanan halal ini. Mungkin juga saya nak melontarkan persoalan kepada tuan-tuan dan kepada sekalian
Kalau nak cari makan yang sedap dulu ke makan yang halal dulu. Kebiasaannya kita akan cari siapa yang nak kena makan dulu lah. Siapa yang, di mana yang sedap dulu. Itu kebiasaannya. Ya. Dan juga halal ni duduk nombor 44. Jadi telah kita dengar ini, dah menjadi tanggungjawab fardu ain kata kita mencari yang halal dululah. Ya. Jadi nak mencari yang halal ini, yang pertama kita mesti lihat daripada sumbernya. Sumber makanan halal itu apa? Ya. Sumber makanan halal yang pertama dia ada pelbagai, dia ada enam sumber yang akan saya jelaskan. Yang pertama sumber haiwan darat. Apakah haiwan darat ni? Yang pertama memang pun yang sebagaimana yang saya sebutkan surah kata bawah, yang pertama iaitu anjing dan juga babi yang diharamkan. Ya. Dan juga Allah menciptakan babi ini tuan-tuan, ada dia punya kelebihannya memang pun. Ya. Babi Allah ciptakan dia ibarat sebagai pokok kelapa yang banyak guna dia. Ya, sebab itulah disebutkan bahawa kulit yang paling lembut sekali adalah kulit babi. Bulu yang paling lembut sekali adalah bulu babi. Haiwan yang paling banyak beranak adalah babi. Haiwan yang paling banyak lemak adalah babi. Haiwan yang paling sedap dagingnya ialah wallahualam, saya tak tahulah yang tu. Ya. Tapi bagaimana kita nak tahu yang mana bulu babi dan juga yang mana kulit babi? Baik. Kalau kulit babi ni tuan-tuan, dia akan berlubang 3 di tengahnya. Ya. Dia akan berlubang 3 di tengah tu untuk maknanya setiap lekuk akan diletakkan lubang 3. Hanya kulit babi saja yang ada yang berbentuk begini yang memudahkan secara fizikalnya bagaimana kita nak tahu. Ya, yang kebiasaannya kalau kasut orang lelaki yang sebelah dalam lah, tapak dalam cukup lembut. Ya. Dan juga harganya juga agak mahal. Ya. Kalau bagi orang perempuan, handbag perempuan lah yang sebelah dalam. Cuba cek balik handbag-handbag yang kita ada. Oleh kerana itu, kepada para suami yang nak membelikan hadiah yang mahal-mahal, handbag yang mahal-mahal kepada isteri kedua dia, kena pastikanlah handbag itu yang halal. Ya. Sebab yang isteri pertama beli sendirilah katanya. Ya. Baik. Termasuk juga, kadang-kadang ada juga yang berlubang 3. Tapi berbentuk macam polimer plastik. Yang ini cuba kita bakar. Bakar yang memang kulit babi tadi, dia akan berbau hangit. Macam mengambut. Bau macam kulit. Itu memang confirm kulit babi. Ya. Ya, kalau kita beli, kalau rasa was-was juga, handbag yang mahal tadi, kita beli, keratlah sikit. Handbag yang mahal tu bakar. Sikit dia akan rasa bau. Ya, cuma kalau dah handbag yang mahal tadi, itulah antara agama dan juga dunia mana yang kita nak pilih. Baik. Ada juga yang kita bakar bau macam plastik. Yang itu polimer plastik, yang itu bukan. Cuma coraknya seakan-akan sama. Ya, sebab kulit babi ni dia boleh, udaranya boleh keluar masuk. Jadi itu yang kata bahawa kebiasaannya memang sedap untuk dipakai. Baik. Kalau kata bulu pula bagaimana? Bulu. Ya. Bulu dia memang dia akan pecah 3. Kalau di hujungnya itu dia akan bercabang 3. Macam kata orang yang rambut cabang ni, yang split hair. Ya. Dan juga kebiasaannya pelukis-pelukis dia memang sangat banyak yang menggunakan. Sebab bila dia tutup dia cat itu, dia tak akan turun dia menyecat. Sebab hujungnya itu bercabang 3. Yang biasa kita gunakan brus cat, brus surau ke, brus masjid pula bagaimana. Nak brus songkok, nak pergi hari raya ni pula bagaimana. Ya. Dan juga sebab itulah di JAKIM kami melarang sama sekali apa jua bulu yang berbulu dalam industri makanan halal. Kami tak benarkan. Sebab boleh menimbulkan. Sebab memang pun banyak pengalaman kami yang pergi cek. Contohnya kedai-kedai kek. Walaupun diusahakan oleh orang Islam, tapi berus yang digunakan untuk shining, untuk mengelakkan kek itu, kita test ke jawatan kimia, positif. Menyerupai bulu khinzir. Jadi walaupun yang lain semua dah halal, berus yang digunakan itu tidak halal, maka yang lain juga akan tidak halal. Sebab dia bila dah kita masukkan air, cat dia akan lembab, dia akan basah. Ya. Sebab itu juga harus berhati-hati dalam soal ini. Dan juga Allah ciptakan khinzir ini memang pun nak melihat sejauh mana ta'abbud kita. Yang mana bahawa dia banyak manfaatnya kalau dilihat dari sudut sains. Ya, memang pun. Ya. Tapi mengapa Allah mengharamkan juga?
banyak kegunaan. Inilah juga kepada Islam yang liberal, ada juga artikel yang ditulis meninjau semula pengharaman babi ini. Pengharaman babi ini dah memang qat'i, dah jelas. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 memang jelas. Hurimat alaikum maitah waddam walahmu khinzir, daging babi saja. Memang disebutkan daging babinya. Ya. Tapi kalau kata kulit pula bagaimana, bulu pun bagaimana, semua kebanyakan ittifaq ulama mengatakan bahawa kalau dah disebut daging yang banyak pun itu diharamkan, apatah lagi yang lain-lainnya. Ya. Dan juga telah dibuat banyak kajian yang mengatakan bahawa babi ini banyak menggunakan kemudaratan ke atas manusia, yang mengandungi kuman-kuman, cacing-cacing pita, yang mana bahawa mengandungi 33 jenis cacing pita yang menghasilkan 33 jenis penyakit yang tak boleh nak direbus, yang tak boleh nak dimasak dia punya dagingnya. Ya. Dan juga oleh kerana itulah juga, apakah hukumnya? Sekiranya daging ini ataupun sekiranya khinzir ini dibuat dengan cara yang terbaik, sains mengatakan bahawa memang yang terbaik, adakah faktor halal tadi, adakah faktor haram tadi akan berubah menjadi faktor halal? Yang itu saya tinggalkan persoalan untuk kita bincangkan pada esok hari. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ini, kita sudahi dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim min azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nur absaradiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna wa nabiyina muslimat wal mu'minin amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan inna maut. Allahumma habina 'alaina fi sanqarati majatunana wa na'afina hisab. Allahumma zukna rizqan wasi'a warzuqna rizqan halalan thayyiba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana zunubana Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari pada waktu yang sama. Kita akan sambung lagi perbicaraan kita berhubung dengan makanan halal, dan juga kita akan menjawab persoalannya, apakah hukum babi yang telah dimodernkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban amma ba'd. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini, pada 5 Ramadan, kita sekali lagi bersama-sama dalam program Tanyalah Ustaz untuk kita membicarakan tajuk untuk yang siri yang kedua ini berhubung dengan makanan halal. Sebagaimana yang telah saya beritahukan semalam, banyak isu-isu yang berhubung kait dengan halal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin menghubungi pihak kami, bolehlah menghubungi kami di 0377268114
0377268114 atau emailkan kepada pihak kami di tanyalahustaz@tv9.com.my. Sebab setiap pemanggil ataupun setiap yang menghantar email akan diberikan hadiahnya. Apakah